Saya percaya pada keadilan, dan saya tahu bahwa kebenaran akan menang seperti biasa. Seorang ibu kepada 3 anak dari Texas dituduh menjalankan sindiket pelacuran dari rumahnya sendiri. Dan penyiasat mengatakan seorang ketua polis bandar terlibat dalam perkara ini. Tetapi mungkin ini bukan pengakhirannya. Saya Angela Levy, dan ini adalah Crime Fix. Michael dan Ashley Ketcher menampilkan diri mereka sebagai keluarga Texas yang biasa. Keluar bersama anak-anak mereka, kehidupan seharian, semuanya secara terbuka. Tetapi menurut penyiasat, terdapat satu operasi yang sama sekali berbeza dijalankan secara rahasia di sebalik pintu tertutup. Pasangan ini, Michael dan Ashley, dituduh menjalankan sindiket pelacuran dari rumah mereka selama hampir 1 dekad. Dan dengan sini, Jabatan Polis Tempatan dikatakan terlibat. Itulah dakwaannya. Bukan sekadar terlibat, malah Ketua Polis sendiri dituduh menjadi sebahagian daripadanya. Bekas Ketua Polis Godley, Matthew Cantrell, dituduh mencari teman lelaki untuk istrinya sendiri, pada dasarnya melacurkan istrinya. Itu menurut aduan jenayah yang akan kita teliti dengan lebih dekat nanti. Tetapi ada lagi, banyak lagi. Pendakwa raya berkata ini bukan sekadar mengenai seks. Ia berkaitan dengan kuasa. Catcher Sides dan ketua polis itu didakwa bekerja sama untuk mengumpul maklumat rahsia tentang orang yang mereka anggap sebagai musuh. Ahli Majelis Bandaraya, pemegang amanah lembaga sekolah, bekas Statut Bandar. Kes yang luar biasa ini membawa kita kembali ke 31 Mac 2026. Ketika itulah penyiasat melaksanakan waran geledah di rumah Catcher Sides di Godley, Texas. Menurut pejabat pendakwa raya daerah Johnson dan Somerville, polis sudah pun menyiasat Catcher Sides sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang berjalan. Mereka mengatakan mereka menemui 2 telefon bimbit, 1 telefon pribadi dan 1 telefon pakai buang. Itu menurut aduan jenayah dalam kes tersebut. Kita akan kembali kepada apa yang polis katakan mereka temui dalam telefon-telefon itu nanti. Kemudian, 2 hari selepas itu, pada 2 April, pihak berkuasa menahan Michael Catcherside atas tuduhan mempromosikan pelacuran secara berterusan. Mereka juga menahan bekas pegawai polis Godley, Solomon Amatoya. Dia telah didakwa atas kesalahan meminta perkhidmatan pelacuran. 5 hari selepas itu, pada 7 April, bekas ketua polis Godley, Matthew Cantrell, telah ditahan dan didakwa atas kesalahan mempromosikan pelacuran secara berterusan. Sekarang, disinilah perkara menjadi pelik. Pada waktu penahanan itu, Ashley Catcherside, istrinya, tidak didakwa. Sebaliknya, dia tampil di hadapan kamera. Dia memberikan temu bual kepada Fox 4, sebuah stesen TV yang berpusat di Fort Worth, dan dia mempertahankan suaminya. Dia seorang suami yang hebat, bapa yang luar biasa kepada 3 anak saya, dan saya percaya kepada sistem keadilan. Dia juga menafikan bahawa dia adalah seorang pelacur. Namun, New York Post melaporkan bahawa dia telah 2 kali disabitkan kesalahan pada tahun 2012 dan 2016 kerana melakukan perkara itu. Jadi, dia masih bebas di rumahnya, bukan di penjara. Tetapi, itu tidak bertahan lama. Salah seorang bekas pegawai polis Godley, Solomon Amatoya, menurut aduan jenayah, sebaik sahaja dia berada dalam tahanan, dia mula bercakap. Penyiasat berkata, Amatoya memberitahu mereka bahawa dia meminta Ashley Catcherside untuk seks. Sebagai balasan, dia melakukan kerja-kerja di halaman rumahnya dan menjaga anak-anaknya. Jadi, macam bertukar-tukar perkhidmatan, saya rasa. Pada 4 April, pihak berkuasa telah menangkap Ashley Catcherside dan mendakwanya atas tuduhan kegiatan jenayah terancang. Rekod penjara daerah Johnson menunjukkan ikat jamin beliau ditetapkan pada $200,000. Suaminya Michael, yang sudah berada dalam tahanan atas tuduhan pelacuran, turut dikenakan tuduhan kegiatan jenayah terancang. Rekod penjara menunjukkan jumlah ikat jamin beliau ditetapkan pada $450,000. Nampaknya Michael dan Ashley Catcherside masih berada dalam penjara, manakala yang lain, Matthew Cantrell dan Solomon Amatoya, kedua-duanya telah membayar ikat jamin. Kami telah meminta rekod untuk semua defendant dan kami hanya berjaya mendapatkan aduan jenayah Matthew Cantrell. Ia satu-satunya yang tidak dimeterai. Dan inilah perkara yang menarik perhatian kami. Penyiasat menerangkan apa yang mereka percaya sebagai satu operasi yang berterusan yang telah berlangsung untuk tempoh yang sangat lama. Aktiviti jenayah yang pada asalnya disiasat berkaitan dengan corak kegiatan jenayah terancang yang berterusan.
Corak kegiatan jenayah terancang itu dikaitkan dengan defendant bersama Michael dan Ashley Ketcherside. Aktiviti ini berlangsung hampir 10 tahun. Dan menurut penyiasat, perkara ini bukan sahaja berlaku secara rahsia. Mereka mengatakan mereka menemui bukti secara langsung pada peranti yang berkaitan dengan Ashley Ketcherside. Ingat telefon pakai buang yang saya sebutkan tadi yang telah dirampas oleh penyiasat? Penyiasat mengatakan telepon itu dikenal pasti sebagai tempat di mana Ashley menjalankan kebanyakan aktiviti pelacuran haramnya, mengatur pelanggan seks. Sekarang, mengenai Matthew Cantrell. Dia dan Amatoya, menurut aduan, memang sudah lama mengenali Ashley dan Michael, dan mereka berdua pernah datang ke rumah Ashley dan Michael beberapa kali. Tetapi penyiasat mengatakan ia lebih daripada sekadar mengenali mereka. Cantrell dituduh membayar Ashley secara langsung. Aduan tersebut menyatakan, defendant mengaku menjadi pelanggan berbayar dan telah membayar wang kepada akaun OnlyFans Ashley Ketcherside. Menurut aduan itu, Cantrell juga menggunakan lencananya untuk membantu dia. Defendant akan meminta pegawai-pegawai untuk mendapatkan rekod jenayah berkomputer ke atas beberapa individu untuk tujuan siasatan. Jadi, di manakah kedudukan kita sekarang? Pihak catcher kedua-duanya sedang berada dalam penjara atas tuduhan kegiatan jenayah terancang. Cantrell dan Omatoya, mereka dibebaskan dengan ikat jamin, dan pejabat DA mengatakan lebih banyak pertuduhan mungkin akan menyusul. Baiklah, jadi kita ada sangat banyak perkara untuk dibincangkan mengenai kes ini. Jadi saya ingin menjemput Anthony Oso. Beliau ialah seorang peguam pembela jenayah yang berpangkalan di Texas dan bekas pendakwa raya. Anthony, memang banyak perkara di sini, memang banyak juga di sana. Namun, masih banyak yang kita tidak tahu kerana dokumen pertuduhan bagi Ashley dan Michael masih lagi dimeterai. Tetapi kita ada kenyataan sebab munasabah untuk Matthew Cantrell yang kini didakwa dengan kesalahan feloni darjah ketiga kerana mempromosikan pelacuran. Salah seorang yang dia dituduh mempromosikan pelacuran bersama ialah istrinya. Dia dituduh seperti menjadi bapa ayam kepada istrinya sendiri. Tetapi dia juga dituduh dalam dokumen ini membayar Ashley Ketcherside wang ke akaun OnlyFans miliknya. Nampaknya dia memang mempunyai akaun OnlyFans. Itu yang kami ketahui. Kami juga telah mengetahui bahawa Ashley Ketcherside didakwa mengenakan bayaran $1,000 sejam. Itulah dakwaan yang dibuat oleh pihak pendakwa di sini. Untuk hubungan seks. Jadi, apa yang sebenarnya sedang berlaku di sini? Kerana keluarga Ketcherside didakwa atas pertuduhan kegiatan jenayah terancang, dan itu pada dasarnya adalah jenayah terancang. Jadi, mereka dituduh menjalankan operasi jenayah terancang, yang saya rasa adalah sindiket pelacuran. Apa pendapat anda tentang apa yang sedang berlaku di sini, memandangkan dokumen mereka masih dirahsiakan? Kita tahu bahawa siasatan masih berjalan. Baiklah Anjet, saya rasa kita baru melihat puncak gunung ais. Okey. Jadi, biasanya apabila siasatan dan dokumen dirahsiakan, itu bermakna para penyiasat dan pihak polis masih berusaha untuk mencari lebih banyak bukti dan berkemungkinan akan membuat lebih banyak tangkapan. Saya bayangkan, berdasarkan apa yang kita tahu daripada dokumen sebab munasabah Cantrell dan juga apa yang kita dengar setakat ini tentang hubungan mereka dengan pihak Ketchersides. Itu yang saya fikirkan. Ada kemungkinan lebih banyak tangkapan melibatkan pegawai polis yang mendapatkan khidmat pelacuran daripada pihak Ketchersides, serta mungkin pertuduhan tambahan terhadap Encik Cantrell. Saya rasa apabila mereka mula memeriksa peranti-peranti yang dirampas melalui waran geledah ini, seperti telefon, komputer dan sebagainya, saya rasa banyak lagi bukti akan ditemui. Dan awak ada poin yang baik di situ kerana para penyiasat berkata apabila mereka pergi dan melaksanakan waran di rumah Ketcherside, mereka menemui 2 telefon. Jadi, mereka kata Ashley Ketcherside mempunyai 2 telefon. Dia ada telefon pribadi, seperti semua orang ada telefon pribadi, tetapi dia juga ada telefon pakai buang. Dan apa yang mereka akan katakan ialah, oh, ini adalah telefon kerja. Dia tidak mengatur pertemuan dengan pelanggan melalui telefon pribadinya. Dia menggunakan telefon pakai buang. Betul. Dan jadi, dia telah menafikan perkara ini. Dia malah buat temu bual di TV dan berkata, tidak, kami tidak. Tiada siapa yang buat apa-apa kesalahan di sini. Anda tahu, tiada siapa yang buat perkara ini. Tetapi polis pula berkata, jadi, cuba teka. Kami ada bukti, Anda tahu. Jadi, kemana kes ini akan pergi? Sebab nampaknya kalau anda ada telefon dan akaun OnlyFans itu, anda sepatutnya boleh dapat banyak maklumat kalau anda polis.
Sebenarnya, inilah contoh klasik kenapa bila perkara seperti ini berlaku. Daripada pergi ke media dan membuat kenyataan, anda patut pergi berjumpa peguam dan dapatkan nasihat sama ada anda patut bercakap atau tidak. Dan saya rasa menarik bila kita lihat dokumen sebab munasabah dalam kes Cantrell. Anda ada seorang ketua polis yang didakwa telah membuat kenyataan bukan dalam tahanan yang memberatkan dan pada asasnya mengaku kepada setiap elemen jenayah mendapatkan khidmat pelacuran. Jadi saya rasa kes ini adalah contoh klasik kenapa bila siasatan bermula dan anda adalah suspek, dapatkan peguam. Tapi saya rasa dari sini, anda betul. Mereka sudah ada banyak bukti pada ketika ini, dan ia mengambil masa untuk meneliti telefon, komputer riba, dan perkara-perkara seperti itu. Jadi saya rasa apabila mereka menemui lebih banyak maklumat, mereka mungkin akan jumpa lebih ramai saksi. Dan jika ini, kita panggil ia sebagai organisasi jenayah terancang, seperti yang diterangkan dalam dokumen, telah berlaku selama 1 dekad. Saya rasa pasti ada banyak cabang di sini untuk para penyiasat ikuti dan selidik. Jadi, adakah mungkin kerana dokumen Mahkamah Catcher Sides masih dirahsiakan dan siasatan masih berjalan? Adakah mungkin Catcher Sides, walaupun mereka didakwa dengan kegiatan jenayah terancang, mereka bukan dalang utama dalam hal ini? Adakah mungkin akan ada seseorang di atas mereka? Apa pendapat awak tentang itu? Atau bagaimana jika mereka hanya orang di peringkat pertengahan sahaja? Sukar untuk dikatakan pada ketika ini, dan selalunya begitulah cara siasatan dijalankan. Terutamanya, dan selalunya siasatan akan bermula di peringkat Mahkamah Negeri dan kemudian boleh beralih menjadi kes persekutuan. Dan kemudian awak telah membuka satu lagi masalah yang berbeza sama sekali. Kami selalu kata, jangan jadikan ia sebagai kes persekutuan. Tetapi bergantung pada apa yang ditemui di situ. Jika ada komunikasi dengan pegawai berpangkat tinggi daripada agensi negeri dan bandar, seperti pasukan polis yang mengetahui jenayah sedang berlaku, mereka turut terlibat dalamnya. Siapa tahu apa yang akan kita temui. Jadi, sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, saya rasa ini hanyalah permulaan kepada sesuatu yang lebih besar. Dan saya rasa hakikat bahawa mereka jelas mempunyai cukup bukti untuk meneruskan pertuduhan terhadap Catcher Sides. Saya rasa hakikat bahawa siasatan-siasatan ini atau sekurang-kurangnya bahagian siasatan itu sedang dirahsiakan menunjukkan bahawa para penyiasat merasakan mereka masih banyak lagi yang perlu dibongkar. Jadi saya pasti ada orang dalam jabatan polis itu yang sedang gelisah. Bagi saya, ia hampir kedengaran seperti kita ada Solomon Almatoya, yang mana beliau adalah bekas pegawai polis. Kita ada Matthew Cantrell, bekas ketua polis, yang saya rasa, ya Allah, apa sebenarnya? Ia buat saya tertanya-tanya apa yang sedang berlaku di bandar-bandar seluruh negara. Awak ada ketua polis yang terlibat dalam semua ini. Kononnya, saya patut sebut begitu sebab dia baru dituduh pada ketika ini. Tapi menurut dokumen ini, dia duduk dan bercakap dengan pihak polis. Ini buat saya tertanya-tanya sama ada dia dianggap sebab dia dibebaskan dengan ikat jamin, sama ada kedua-dua mereka dianggap sebagai saksi yang bekerja sama. Dan mereka akan dapat tawaran sebab mereka macam, awak tahu tak? Kami buat beberapa perkara buruk, tapi kami takkan menanggung padanya. Kami takkan menanggung pada kerana hal ini. Jadi, awak tahu, mereka sentiasa naik ke atas dalam hierarki. Betul. JD. Saya kena cakap dengan rujukan, saya rasa pihak Catcher Side ada peluang lebih baik untuk buat begitu berbanding keluarga Cantrell, terutamanya Encik Cantrell. Maksud saya, awak adalah ketua polis. Sebenarnya, tiada kemaafan. Awak sepatutnya, awak tahu, menjadi ketua pegawai penguat kuasa undang-undang di bandar ini. Jadi, saya tak nampak dia akan dilepaskan atau menjadi saksi yang bekerjasama untuk dapatkan tawaran di sini. Dan saya rasa satu perkara yang menarik yang kita belum banyak dengar. Maksud saya tahu kita dengar Cik Catcher Side menerima $1,000, mempunyai akaun OnlyFans. Jadi ada aspek-aspek tentang apa yang berlaku yang mungkin boleh digunakan sebagai potensi pembelaan bahawa ini adalah sejenis hubungan terbuka, swinger. Ini sejenis hubungan cuckold. Ini sebenarnya bukan satu perusahaan komersial. Bayaran itu bukan khusus untuk seks. Jadi sekali lagi, kita masih belum tahu cukup maklumat untuk mengatakan sejauh mana kukuhnya pertuduhan ini terhadap individu-individu ini. Ia akan menjadi menarik apabila perkara ini berkembang dari masa ke masa. Ya, memang akan jadi menarik. Dan sama ada akan ada lagi pertuduhan terhadap keluarga Catcher Side, saya pun tak pasti tentang itu.
Tetapi dokumen mereka masih dirahsiakan buat masa ini. Namun itu tidak bermakna apabila kes ini dibawa ke juri besar, tiada lagi pertuduhan yang akan dikenakan. Kerana sekarang ini, pada pandangan saya, mereka telah ditangkap berdasarkan waran. Sudah tentu. Saya rasa ini hanyalah permulaan. Dan apabila penyiasat memeriksa telefon-telefon ini, dan seperti yang Anda katakan, mereka boleh menjadikan keluarga Catcher Site sebagai saksi yang bekerjasama, menawarkan mereka sejenis perjanjian. Dan itulah cara mereka bergerak naik dalam rantai perintah. Jika ada tahap rasuah yang lebih tinggi yang mereka ingin bongkar dan dakwa. Jadi Anda tahu, ini mungkin hanya menjadi batu loncatan untuk mereka ke dalam jenayah yang jauh lebih mendalam dan berkuasa. Jadi Anda fikir mungkin keluarga Catcherside hanyalah di tengah-tengah perkara ini dan bukannya di peringkat atasan. Ya, memang mungkin. Saya rasa set fakta ini sahaja sudah cukup menunjukkan bahawa anda tidak boleh merancang apa-apa dalam bidang kerja kita dan tiada apa yang patut mengejutkan anda kerana ini memang satu jalan cerita yang gila tetapi ia benar-benar berlaku. Jadi, untuk kami mengetahui lebih banyak perkara yang sedang berlaku dan bahawa ini hanyalah, sekali lagi, permukaan sahaja, saya tetap kembali kepada perkara itu. Itu tidak akan mengejutkan saya. Terdapat banyak sebutan tentang ahli Majlis Bandaraya berkaitan dengan saman sivil yang dihadapi oleh Ashley Catcherside. Nampaknya beliau terlibat dalam sejenis saman sivil. Terdapat sebutan dalam dokumen-dokumen ini tentang ahli-ahli Majlis Bandaraya yang mungkin menjadi sasaran. Dan Matthew Cantrell didakwa memberikan maklumat kepada Ashley mengenai saman sivil ini dan menggunakan kuasa polisnya untuk menyemak latar belakang jenayah orang lain untuknya yang sepatutnya tidak dilakukan olehnya. Anda hanya sepatutnya melakukan itu jika Anda ada sebab untuk melakukannya. Betul, jadi Anda tahu, itu memang berita buruk untuk dia. Maksud saya, jadi ada satu lagi lapisan dalam hal ini. Jadi nampaknya Anda tahu memang banyak perkara yang berlaku bila bercakap tentang bandar Godley, Texas itu. Jadi maksud saya, mungkin mereka juga sedang cuba untuk membersihkan keadaan di sana. Itu satu poin yang baik dan Anda tahu, saya rasa jelas kita tidak benar-benar membincangkannya tetapi memang ada tuduhan penyalahgunaan kuasa yang boleh dikenakan terhadap Matt Cantrell. Tapi ya, ini boleh menjadi satu cara untuk Sebuah agensi membersihkan rasuah dalam sebuah bandar kecil seperti Godley. Jadi, anda tahu kita akan lihat. Saya tak boleh, sekali lagi, sehingga kita lihat. Sehingga mereka keluarkan dokumen berkaitan dengan keluarga Catcherside, masih banyak perkara yang tidak diketahui. Ya, memang banyak perkara yang tidak diketahui. Mesti ada maklumat menarik di dalamnya untuk mereka kekalkan semuanya tertutup, tetapi kemudian keluarkan dokumen ini. Satu perkara yang saya rasa agak pelik dalam hal ini ialah Ashley Catcherside dituduh dalam dokumen ini mengenakan caj $1,000 sejam untuk perkhidmatan pelacuran yang didakwa dilakukan olehnya. Namun begitu, Salomon Amatoya ini nampaknya, menurut affidavit ini, dia memberitahu penyiasat bahawa dia melakukan hubungan seks dengan Ashley Catcherside dan menerima perkhidmatan daripadanya sebagai pertukaran untuk melakukan kerja-kerja di halaman rumah dan menjaga anak-anaknya. Ia seperti satu bentuk pertukaran yang pelik. Pelik betul kan? Pernah tak awak tengok perkara macam ni? Tak, pelacur biasanya tak buat macam tu dan pengiring pun biasanya tidak menerima kerja-kerja sebagai bayaran. Sistem pertukaran macam ni jarang berlaku. Selalunya guna wang tunai. Dan terutamanya kita dah bincang tentang ni sebelum mula tadi tapi sebenarnya tak banyak beza pun dengan situasi muncikari biasa. Sama ada ia muncikari jalanan atau muncikari bagi pengiring kelas atasan, semuanya permainan duit. Jadi dari sudut pandangan saya sebagai peguam bela, saya rasa anda boleh gunakan kenyataan Om Atoya dan katakan, lihat, ini bukan bayaran untuk seks. Ini adalah hubungan yang berterusan. Dan seks hanyalah sebahagian daripada hubungan yang lebih besar itu. Menarik. Satu perkara terakhir yang saya ingin tekankan juga, nampaknya isteri Matthew Cantrell sedang bekerja sama. Dia telah ditemu bual dan dia, Anda tahu, menurut apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen ini, nampaknya adalah mangsa di sini kerana suaminya mengatur janji temu dengan apa yang dipanggil teman lelaki di aplikasi Kik. Jadi saya rasa dia akan menjadi saksi yang boleh menjadi sangat meyakinkan dalam kes ini. Betul, saya setuju.
Saya nampak tanda-tanda amaran keganasan rumah tangga di sini. Ya. $1,000 sejam berbanding $200 sejam adalah dua jumlah yang sangat berbeza. Untuk mengatakan bahwa Ashley Catcherside bukan peserta yang sengaja, saya rasa kita tidak tahu cukup maklumat. Tetapi, untuk mendengar bahwa wanita itu sedang diaturkan untuk janji temu dan bayaran itu adalah $200, sama ada, sekali lagi, saya rasa perspektif pihak pembelaan akan menjadi ini seolah-olah satu hubungan cuckold atau pertukaran pasangan. Bayaran itu bukanlah sebenar. Saya rasa ada bukti bayaran, tetapi saya tidak fikir ada bukti bayaran untuk setiap transaksi seksual yang mereka lakukan dengan teman lelaki yang mereka jumpa dikit. Selain itu, mereka memanggil mereka sebagai teman lelaki. Jadi, menarik untuk melihat bagaimana ini berkembang. Saya tahu dia bekerja sama kerana dia telah mengakui bahawa ketua polis itu berada di Kick dan mencari orang. Saya belum dengar apa-apa yang menunjukkan bahawa dia memaksa dia untuk terlibat dalam perbuatan ini. Dan saya rasa jika mereka jumpa sesuatu melalui telefon atau mereka jumpa saksi yang mempunyai pandangan lebih mendalam tentang hubungan itu, yang bukan seorang pegawai, yang bukan rakan polis Matt Cantrell. Akan menarik untuk lihat jika ada unsur paksaan kerana itu akan mengubah pertuduhan terhadap Cantrell daripada darjah ketiga kepada darjah kedua dan implikasi hukuman yang berbeza. Ya, bagi saya, ia kedengaran seperti pemerdagangan manusia. Setuju. Dan mungkin itu sebahagian daripada undang-undang itu, tapi memang sangat teruk. Dan mari kita harap penduduk Godley benar-benar mendapat jawapan di sini kerana mereka layak menerimanya. Anthony, terima kasih banyak juga. Seronok berbual dengan awak. Sama-sama, terima kasih. Baiklah, jadi itu sahaja untuk episod Crime Fix kali ini. Saya Angela Levy. Kami akan terus memantau kes ini untuk anda. Ingat, anda sentiasa boleh menonton kami di YouTube dan anda juga boleh menonton serta mendengar kami di Spotify. Jadi, jangan lupa ikuti kami di sana. Jumpa anda lagi di sini pada episod akan datang.